Hari ini, hari Ahad, edisi 27 September 2020 bersamaan dengan 9 Safar 1442 Hijriah. Sama-samalah kita fokus untuk mempelajari ilmu Fardu Ain. Hari ini kita bersama-sama dengan tetamu kita yang merupakan pembimbing kita. Tak lain tak bukan bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar, membicarakan berkenaan dengan fardu wuduk hari ini, bahagian yang ketiga, menerusi kitab Idaman Penuntut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar antum hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan menyambung lagi Ustaz berkenaan dengan fardu wuduk. Semakin lama semakin panjang sebab susah juga walaupun nampak ringkas je. Jadi kita tanpa melengahkan masa, silakan Ustaz untuk meneruskan pengajian kita. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Rudi dan kepada sidang pendengar slot Nurani. Mudah-mudahan sama-sama dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah. Jadi insya-Allah untuk slot petang ini kita akan menyambung tajuk fardu wuduk, tetapi masih lagi baca di perenggan yang samalah untuk bahagian yang ketiga. Kalau kitab Idaman Penuntut edisi Jawinya muka surat 7 bahagian ke-8 daripada bawah. Kalau edisi Rumi muka surat 7, saya bacakan. Fardu wuduk atau rukun wuduk air sembahyang 6 perkara. Pertama, niat tatkala membasuh awal satu bahagian daripada muka, yakni disertakan niat ingat dalam hati mengerjakan wuduk. Ketika mula membasuh sebahagian daripada muka, dengan tidak disyaratkan kekal niat itu hingga selesai basuh semua muka. Tetapi jangan dipotong atau diputuskan dengan niat perkara lain sehingga selesai basuh kedua kaki. Jadi fardu wuduk yang pertama daripada 6 fardu wuduk iaitu niat. Kemudian lafaz niat akan dinyatakan di bawah tu. Kemudian niat ni adalah tatkala membasuh satu suku daripada muka. Kemudian membasuh ketika mula membasuh sebahagian daripada muka. Ketika mula di sini ini sebut berulang kali dah. Ketika mula membasuh muka yang diiktibar, yang dikira sebagai wuduk apabila disertakan dengan niat. Jadi kalaulah kita masuk muka di bawah air pahit, mungkinlah 2-3 saat dah air membasahi muka kita, tapi niat wuduk kita belum lagi dapat, maknanya tak panggil wuduk lagi lah. Kemudian dapatlah niat wuduk, itu dipanggil permulaan membasuh sebahagian di muka. Jadi maknanya bukan faham zahir kok, makna kita masuk muka bawah pahit, permulaan kena air, mesti kena sertakan niat. Kalau tidak, muka kena kembali keluar daripada bawah pahit, itu salah sangat lah tunya. Jadi sebut kata permulaan membasuh muka ni permulaan yang dikira sebagai wuduk. Jadi makna kalau sebelum daripada terhasilnya niat, maka tak panggil basuh muka wuduk lagi lah. Walaupun mungkin 5-6 saat dah muka kita berada di bawah pahit sekalipun. Sama jugalah kalau kita berwuduk menggunakan air kolah, kita cekok air, kita pun mulai membasuh muka daripada sebelah atas, sebelah dahi. Tiba-tiba permulaan kena air di sebelah atas muka dahi, tak terhasil niat. Sampai di separuh, sampai di hidung contohnya, barulah terhasil niat. Maka di situlah dipanggil permulaan membasuh muka. Jadi wajib dia kena
kembali membasuh muka sebelah atas, walaupun sebelah atas tu sudah basah dengan air, tetapi tidak dikira sebagai wuduk sebab ketika itu belum lagi terhasil niat wuduk. Kemudian niat wuduk ni ketika mula membasuh sebahagian muka dengan tidak disyaratkan kekal niat itu hingga selesai basuh sekalian muka, tetapi jangan dipotong atau diputuskan, yakni diputuskan niat dengan niat perkara lain hingga selesai basuh kedua kaki. Jadi niat ni janji ada niat, kemudian walaupun kita belum lagi selesai membasuh muka, tapi niat kita hanya ada sekejap je, tak syarat niat tu kekal sampailah kepada selesai membasuh muka. Sama beginilah juga kita niat ketika takbiratul ihram kan. Kita niat tu ketika Allah, ketika Allah tu kita niat saja aku semayang fardu zuhur akbar, ketika tu niat sudah tidak ada, tak ada masalah. Dia janji niat tu berada dalam takbiratul ihram, walaupun takbir belum habis, niat sudah terhenti, tak ada masalah. Kita kan Allahu akbar, masa akbar tu niat selesai dah, semasa Allah, di situlah qasa ta'arud ta'yun saja aku sembahyang fardu zuhur. Ketika akbar tak ada dah niat, tak syarat kekal sampai ke akbar, sampai ke selesai takbiratul ihram. Sama juga kita basuh muka, tak syarat kata niat tu kekal sehinggalah selesai kita membasuh muka. Tetapi dengan syarat jangan dipotong atau diputuskan dengan niat perkara lain sehingga selesai basuh kedua kakinya. Dia begini. Dia kata tak syarat dikekalkan niat wuduk hingga selesai basuh semua muka ni. Tidak syarat kekal di sini, kekal hak niat tu, tapi pada hukum wajib dikekalkan niat. Kekalkan niat pada hukum macam mana? Jangan pula kita niat dah sahaja aku berwuduk, kemudian kita niat nak berhenti semula. Kita potong balik niat wuduk tu. Kalau niat seumpama tu, maka wuduknya akan terhenti lah. Tak adalah niat, tak adalah wuduk tu sebab dia sudah niat dia henti dah wuduk dia. Jadi sekarang ni gini, dia dalam berwuduk, dalam sembahyang sama, dia wajib kekalkan niat. Kekalkan niat. Tetapi kekal tu pada hukum, bukan kekal niat saja aku wuduk, saja aku wuduk, saja aku wuduk, bukan. Bukan kalau niat. bukan berterusan. Ataupun saja aku sembahyang fardu zuhur, saja aku sembahyang fardu zuhur, saja aku sembahyang fardu sampai ke salam. Tidak. Tetapi wajib kekalkan niat wuduk sampai ke selesai basuh kaki, wajib kekalkan niat sembahyang sampai ke memberi salam. Kekal ni pada hukum sahaja, dengan bahawa jangan niat perkara lain. Dia gitu. Jangan niat perkara lain. Maknanya kita niat wuduk beberapa saat sahaja. Saja aku mengambil wuduk. Lepas tu tak ada dah niat wuduk kita, sudah terhenti di situ. Tapi dipanggilkan kita tu kekal niat berwuduk selama kita tidak niat untuk berhenti daripada wuduk. Kalau kita niat tambah wuduk ni, tambah nak semula, maka sudah wuduk dia sudah terbatal. Tak ada, tak kira tu. Sebab apa? Sebab dia sudah tidak kekalkan niat wuduk dengan bahawa dia niat nak potong wuduk tu. Faham tak ni? Jadi kira-kira kekal niat dengan bahawa jangan kita niat potong wuduk, berhenti wuduk, ataupun kita niat perkara lain. Niat perkara lain ni macam mana? Niat perkara lain ni biasa dalam kitab. Dia buat misal dalam kitabnya sebagai peringatan. Dalam kitab tu dia kata sebagai peringatan. Sebab banyak berlaku. Banyak berlaku ketika berwuduk, tetapi niat wuduk tidak dikekalkan dengan bahawa niat perkara lain, bukan niat sebagai wuduk.
Hak dalam kitab biasa buat contohnya adalah ketika membasuh kaki. Sini dia kata, tetapi jangan dipotong atau diputuskan niat wuduk dengan niat perkara lain sehingga selesai basuh dua kaki. Dia kalau dulu-dulu, ni cerita dulu ni. Dia terkadang berwuduknya di telaga. Dulu-dulu telaga dengan tangga tu mungkin jauh sedikit. Jadi ketika berada di telaga, basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, kemudian sapu kepala. Ni saya sebut hak fardu wuduk ialah ni. Kemudian kaki dia tak basuh di telaga. Dia pun timba air satu baldi, satu timba, ditimba air satu timba. Dia pun tak ada pakai selipar daripada telaga sampailah kepada tangga. Tak kira lah. Tangga rumah ke, tangga masjid surau ke, tak kira lah. Jadi kaki dia kotor lah sebab dia tak pakai selipar. Sampai di tangga tu, dia basuh kaki. Basuh kaki wuduk belum lagi di telaga tadi. Sampai di tangga tu, dia pun basuh kaki. Tiba-tiba diniat di hatinya adalah untuk membersihkan kotoran di kaki. Itu dia sudah paling niat. Itu dia. Dia sudah potong niat dah. Dia sudah paling niat kepada perkara lain. Jangan seumpama tu. Jangan seumpama tu. Memanglah kaki dia kotor. Jadi ketika basuh kaki tu, dia palingkan niat asalnya untuk berwuduk kepada niat untuk membersihkan kotoran di kaki. Maka basuh kaki itu tidak dikira sebagai basuh kaki wuduk. Lepas tu macam mana? Dia kena basuh kaki semula. Dia kena basuh kaki semula lah. Kaki sahaja. Kaki sajalah. Sebab sekarang ni hak tangan, hak kepala, dia tak ada niat perkara lain. Walaupun dia tak niat basuh tangan ni wuduk, sapu kepala ni wuduk, tak ada. Tapi dia kekal niat selagi tidak niat perkara lain. Baik. Tiba-tiba sampai di kaki, kakinya kotor kerana tak pakai selipar daripada telaga sampai ke tangga tadi ni. Dia pun basuh kaki, niat dia untuk membersihkan kotoran di kaki. Untuk membersihkan kotoran di kaki. Itu sudah tidak kekalkan niat wuduk. Dia niat perkara lain. Maka terhasil tak basuh wuduk kaki? Tidak terhasil sebab dia sudah palingkan niat kepada basuh kaki. Kotoran di kaki. Tapi kalaulah ketika dia basuh kaki niat sebagai wuduk lagi, tetapi sekali jalan membersihkan kotoran di kaki, tak ada masalah lah. Sebab kaki dia pun bukan ada najis pun. Kaki bukan ada najis. Kalau kaki itu bernajis, memada dah air yang sama untuk mengangkat hadas kecil di kaki dan menyucikan kaki dia najis, atau khilaf ulama pula. Tapi biasanya di kaki bukan ada najis, cuma ada kotoran tanah sahaja. Maka hak tu tidak dikira menyucikan najis. Jadi ketika dia basuh kaki sebagai wuduk, tapi di masa yang sama niat di hati dia pakai sekali jalan. Basuh kaki wuduk pun ia juga. Menghilangkan kotoran di kaki juga. Maka tak ada masalah lah wuduk tu. Ataupun ketika dia basuh kaki tu berserta dengan kaki dia kotor, dia tak ada niat wuduk, dia pun tak ada niat basuh kotor di kaki. Maka dia panggil masih lagi niat wuduk sebab tidak niat perkara lain, dengan bahawa dia panggil masih lagi mengekali niat wuduk pada hukum. Sebab dia tak niat perkara lain. Cuma ketika dia menghilangkan kotoran di kaki itu, dia tak niat sebagai wuduk basuh kaki dan dia tak niat sebagai menghilangkan kotoran di kaki. Selagi tidak niat perkara lain, dihukumkan bahawa dia masih lagi mengekali niat wuduk. Jangan pergi niat perkara lain semata-mata. Jangan niat perkara lain semata-mata. Contohnya niat untuk menghilangkan kotoran di kaki. Ini cerita orang dulu-dululah. Sekarang ni tak ada dah.
bukan kata nak timba air dalam telaga pun tak ada dah. Tapi ini memang diperingatkan dalam kitab. Sebab biasanya dulu-dulu memang kita ni daripada telaga, kita setakat basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala, tapi kaki kita tak basuh lagi. Betul. Kemudian ketika kita melangkah daripada telaga ke tangga, memanglah kaki kita kotor, kita tak akan selipar. Jadi kita pun siram air berserta dengan menghilangkan tanah lah, kita kata dah, tanah di kaki, maka tu tak ada masalah. Kalau dia tidak niat, hanya untuk menghilangkan kotoran di kaki, serta dia lupa daripada niat basuh kaki wuduk. Kalau dia niat kedua-dua, maka terhasillah basuh kaki wuduk. Kalau dia tak niat apa-apa pun, niat basuh kaki wuduk pun dia tak ada, niat menghilangkan kotoran di kaki pun tak ada, masih lagi dihukumkan dia berwuduk. Sebab dia belum lagi palingkan niat kepada perkara lain, walaupun dia tidak niat sebagai wuduk. Baik. Dia jangan palingkan niat pada perkara yang lain. Itu dia panggil masih lagi dihukumkan mengekali niat ketika berwuduk, selagi tidak niat perkara yang lain. Ada gitu je. Kalau kata berwuduk ni tidak disyaratkan mengekali niat, hak sebenar-benar lah. Mengekali niat sebenar-benar ni kok berkekalan wuduk. Tu kekalan. Tapi mengekali wuduk pada hukum wajib. Pada hukum yang bahawa jangan niat perkara yang lain. Macam gini. Kita semayang, kita niatnya dalam takbiratul ihram. Kemudian kita berpindah satu rukun. Kita tak niat semayang pun kadang-kadang. Yeah. Kadang-kadang jadi makmum, ikut tu imam. Ikut je tu imam, sampailah tu imam berpindah satu rukun, dia punya hati dia merata-rata pergi. Tak khusyuk semayang. Dia berpindah rukun, dia ada niat tak semayang. Dia pun tak sedar dia berpindah rukun, ikut tu imam dia. Ini orang semayang serta lalai dia panggil ni. Jadi dia tak niat pun. Bukan kata niat masih lagi dalam sembahyang. Yeah. Dia tak teringat pun ke mana dia berpindah rukun. Sebab apa? Hati dia lalah contohnya. Tetapi selagi dia tidak niat perkara lain, maka masih lagi dihukumkan dia mengekali niat sembahyang. Dia gitu. Tetapi kalau dia sudah dalam sembahyang, dia bergerak dengan niat perkara lain. Dia sudah palingkan niat. Ni misal dalam kitab. Yeah. Dia tengah semayang. Dalam berdiri ni selesai dah membaca Fatihah, tiba-tiba lalu ular ke, kala ke, jengking ke, dia pun ambil satu barang, dia pun tunduk, dia pun pukul. Ataupun dia tolok-tolok biar binatang tu lari. Yeah. Dia tunduk. Kemudian tadi ketika dia berdiri, dia sudah selesai membaca Fatihah. Yeah. Jadi kalau tunduk tu, kalau pakai awak rokok selalu boleh kedap. Tadi tunduk tadi untuk katok ular ke, katok kala ke, ataupun nak tolok-tolok biar dia lari ke. Masa tunduk tu. Jadi dah tunduk dah ni, pakai awak rokok sebab berdiri tadi Fatihah selesai dah baca. Jadi tunduk tu dia sudah palingkan kosak sebenarnya. Dia tunduk tu kosaknya nak pukul binatang tu. Jadi dia tunduk tu tidak dikira sebagai semayang. Jadi dia wajib berdiri tegak kembali, barulah dia rokok, baru dia panggil tunduk tu semayang. Sebab tadi ditunduk untuk pukul lah, bukan niat semayang. Yeah. Maka dia sudah palingkan pada perkara lain, maka pergerakan tu tidak dikira sebagai pergerakan di dalam sembahyang. Sebab apa? Sebab dia tidak kekalkan niat. Dia sudah palingkan niat pergerakan tadi tunduk kepada pukul ular. Jadi tunduk tu buat rokok selalu, ular lari dah ni. Tidak boleh. Sebab apa? Sebab dia sudah palingkan niat sembahyang kepada perkara yang lain. Alhamdulillah.
Jadi samalah dengan masalah kita berwuduk ni. Jangan palingkan niat kepada perkara yang lain. Selagi tidak palingkan niat pada perkara lain, dihukumkan kita mengekali niat wuduk. Tapi mengekali niat wuduk ni bukan hakiki mengekali lah. Mengekali hanya pada hukum. Hukum panggil mengekali. Tapi ketika basuh tangan sampai ke siku, sambil-sambil bercakap. Sambil-sambil bercakap. Ada soalan? Tak ada soalan tu. Kalau tengah bercakap, kalau tengah berwuduk bercakap dengan kawan sebelah kita, putus dok niat wuduk. Ni nak cerita ni. Apabila dia bercakap, ada tak niat wuduk ketika membasuh tangan sampai ke siku? Tak ada lah. Ada tak niat wuduk ketika dia sapu kepala? Ketika dia bercakap dengan kawan di sebelah ni. Ada tak niat wuduk ketika dia membasuh kaki? Tak ada lah niat wuduk. Sebab dia bercakap. Kalau tak bercakap pun niat wuduk hanya sekali je ketika permulaan basuh muka, basuh tangan pun tak niat-niat pun. Ni sama telah lah. Jadi dia tanya dengan bercakap, putus dok niat wuduk, mana memang sahih lah. Pada masa bercakap tu memang niat wuduk tak ada dah. Sebab kita duduk sibuk benda lain dah. Kita duduk berbual-bual dah. Memang sahih, tak ada niat wuduk. Putus dok dia panggil niat wuduk. Tak putus lah sebab kita tak ada niat perkara lain. Adakah kita niat basuh tangan seperti siku ni basuh perkara lain? Tak ada. Cuma kita tak niat sebagai wuduk sebab kita hati macam lidah duk cakap dengan sebelah. Dia panggil tak putus lagi niat wuduk pada hukum. Pada hakiki sebenar niat wuduk sekejap tadi ialah ketika basuh muka. Bukan kata ketika basuh tangan sampai ke siku. Bukan kata ketika sapu kepala. Ketika nak menyelesaikan basuh muka akhir tu pun tak ada dah niat wuduknya. Tapi dihukumkan masih lagi mengekali niat wuduk pada hukum sahajalah. Selagi tidak niat perkara yang lain. Tapi bercakap ketika berwuduk hukumnya adalah makruh. Jikalau tidak ada sebarang hajat, hukumnya ada makruh. Tapi dia tanya tu bukan berkaitan dengan hukum bercakap. Dia tanya tu putus dok niat wuduk. Sebab apa? Maksudnya ketika berwuduk bercakap dengan kawan sebelah kita tu maknanya niat wuduk memang sudah tidak ada. Tapi putus dok niat wuduk? Tidak. Sebab apa? Sebab kita tidak niat perkara lain ketika kita membasuh anggota wuduk. Soalan dia comel kot tu, soalan dia tu. Kemudian begini pula, nak cerita hak berkaitan dengan terkadang kita tidak niat sebagai wuduk. Kita potong niat wuduk. Potongnya macam mana? Contohnya, kita basuh muka sekali, 2 kali, 3 kali. Kita basuh muka. Kita basuh muka 3 kali. Tiba-tiba kita rasa macam ni. Panas di muka kita tu rasa macam tak hilang lagi. Kita ni, masa kita berwuduk tu mungkin kita ada rasa panas-panas sikit di muka. Jadi kita pun basuh muka sekali. Ini selesai hak fardu wuduk. Basuh muka sekali tu hak fardu wuduk, rukun. Basuh muka kali kedua, sunat. Basuh muka kali yang ketiga, sunat. Tiba-tiba kita rasa macam nak basuh lagi yang muka ni. Bukan tak puas hati wuduk, tak puas hati kerana muka rasa panas lagi. Nak bagi sejuk muka. Dia pun masih lagi muka dia kekal bawah paik. Tapi dia niat sebagai wuduk kali keempat, kelima. Dah, dia tak niat sebagai wuduk. Dia niat dia untuk menghilangkan panas di muka. Itu bukan wuduk panggil. Tak dia panggil wuduk sebab dia sudah palingkan niat kepada perkara lain. Jadi makna wuduk yang sebenar 3 kali saja. Sebab kalau yang keempat tu masih lagi sebagai wuduk, hukumnya makruh. Ada ni. Kalau yang kelima tu niat lagi masih lagi wuduk, hukumnya makruh. Sebab kita hanya dituntut berwuduk hak wajibnya sekali. Kata tu hak wajib, hak fardu wuduk. Kemudian yang kedua ketiga sebagai tuntutan sunat. Meniga ketika berwuduk. Membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki. Meniga ketika sapu kepala itu khilaf ulama. Mazhab Syafi'i kita masih lagi disunatkan meniga termasuk ketika sapu kepala dan termasuk ketika sapu telinga. Sunat meniga dalam mazhab Syafi'i kita. Jadi sekarang ni hak dituntut berwuduk 3 kali.
Kalau kurang dari 3 kali, lebih dari 3 kali, Nabi kata faqad asaa wa zalama. Nabi kata jahat gitu tu dan zalim gitu. Kalau tak cukup 3 kali ataupun lebih 3 kali. Jadi kalau kita basuh muka kali yang keempat, hukumnya adalah makruh. Makruh ni kalau air kita, kalau air wakaf hukumnya haram. Bazir, ya. Memang tidak dituntut dah. Ya. Zoling dah tu kali yang keempat tu, sebab 3 kali sahaja. Tapi kalau kata kali keempat tu makruh, jikalau kita masih lagi niat sebagai wuduk. Tapi kalau kita mengakali muka bawah paik, walaupun sudah selesai membasuh muka 3 kali, tapi kita palingkan niat kepada untuk menghilangkan panah di muka, maka tu tidak dihukumkan dia berwuduk kali yang keempat, kali yang kelima. Maka tidak dimakruhkan lah. Tidak dimakruhkan. Faham tak ni? Perasan dah tu. Dia kan sekarang ni basuh muka, okey, sekali, 2 kali, 3 kali. Tiba-tiba dia masih lagi duduk situ muka dia. Tapi niat wuduk ke tak? Dah. Wuduk beres dah 3 kali. Lepas tu kenapa duduk basuh muka lagi tu? Nak hilang panah. Tu cerita lain. Tu tak panggil wuduk. Sebab apa? Dia sudah palingkan niat kepada perkara lain, iaitu untuk menghilangkan panah di muka, maka tak makruh lah dianya. Ada ni. Tapi kalau dia niat sebagai wuduk lagi kali keempat, hukumnya adalah makruh. Tu apa soalan tu? Kamar Haji tu. Pelik ni nampak soalan. Salam Ustaz, kalau gini ke mana? Ketika berwuduk di kolah, setelah basuh muka, contoh, telefon jatuh dalam kolam. Dalam kolam kolah. Dalam kolah lah mana. Pas dia celup tangan nak ambil telefon tu, adakah memadai basuh tangan? Dengan perbuatan tu. Mana apa ni? Soalan ni pikat ni. Di luar bukan, betul lah pikat lah. Soalan ni tu pikat. Sekarang ni dia basuh muka. Beres basuh muka, telefon jatuh dalam kolah. Dia pun celup tangan, dia nak ambil telefon. Memada tak basuh tangan dengan perbuatan tu? Sekarang dia niat apa? Dia niat nak ambil telefon. Maka tak jadi basuh tangan wuduk lah. Kalau sekaligus dah. Yelah, kalau dia niat sekaligus, masa tu tak ada niat nak ambil semayang. Dah tu nak selamat telefon dah. Bukan niat nak selamat telefon. Jadi kalau diselam tangan tu, kata setelah basuh muka. Memanglah setelah basuh muka baru timbul giliran tangan. Lepas tu jatuh. Dalam sekarang ni sebab apa dia soal dengan setelah basuh muka. Setelah basuh muka, okay. Sebab selagi tak basuh muka, tak ada timbul lah tangan berwuduk. Padahal betul soalan dia tu. Betul dah. Okay. Jadi setelah basuh muka beres, sampai giliran membasuh tangan. Okey, faham dah. Tiba-tiba telefon jatuh dalam kolah. Dia pun masuk tangan dia untuk ambil telefon tu. Jadi dia sudah paling niat kepada perkara lain. Itu tak jadilah basuh tangan wuduk. Tetapi kalau tangan tu ada dalam kolah lagi, dia niat pula sebagai basuh tangan wuduk, jadilah wuduk. Tapi kalau dia ambil telefon mesti dia angkat tangan segera. Takkan dia nak selam tangan dalam air tu lagi sebab habis telefon dia. Mana kita kata kok dia capar telefon dia, dia ambil telefon dia pun keluar tangan daripada air sebab nak selamat telefon ni. Dia masuk tangan tu niat dia apa? Niat dia untuk ambil telefon. Dia sudah paling niat pada perkara lain. Tak jadilah basuh tangan tu. Dia kena masuk tangan hak lain pula. Barulah basuh tangan dia sebagai berwuduk. Sebab apa? Sebab dia palingkan niat. Daripada berwuduk kepada perkara lain. Dia panggil apa ni? Tidak mengekali niat wuduk. Bila tidak mengekali niat wuduk, dia niat untuk ambil telefon, untuk selamatkan telefon, maka tak terasilah dia masuk tangan ke dalam kolah tu. Mana soalan dia comel tu. Bijak. Terima kasih kamu Haji. Ada apa soalan lagi tu? Fauziah Fazil. Ambil wuduk sekali wajib, kali kedua, ketiga sunat, tapi kalau kali keempat makruh. Dia buat nota. Tu niat nak ambil telefon bukan nak tu dia royak juga tu. Niat nak ambil telefon bukan nak basuh tangan. Tapi kalau dia niat kedua-dua, okey je, jadilah basuh tangan tu. Tapi masa tu tak ada dah. Masa tu memang niat dia nak
selamatkan telefon lah. Lepas tu dia akan segera keluar telefon daripada air. Takkan dia ambil telefon berhenti sekejap Wuduk tangan, masuk air dalam telefon tu. Mana betul lah tu niat dia tu. Mana betul soalan dia tu. Soalan tu comel. Tu dalam WhatsApp tu soalan apa tu? Jadi kita hari ni maghrib 7.2 tak silap. 7.2 minit. Jadi macam minggu-minggu sebelum lah. Dia mengajar ni kalau duk tengok kejam ni dia jadi macam terkejar-kejar jadinya. Kita ni kalau lama kau cepat maghrib 7.2 minit. Tu soalan dalam WhatsApp kita. Haji Ali dari Marang. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya contohnya air banjir sampai ke parah lutut. Lepas tu ambil air sembahyang macam biasa ikut tertib. Mula-mula niat dan seterusnya. Tapi yang akhir basuh kaki tu dok niat. Dok apa? Sebab dok kaki duduk dalam air dah. Dok niat apa pun. Dok niat apa sebab pun? Kaki duduk dalam air dah. Tak niat apalah. Macam mana tu Ustaz? Sah ke dok air sembahyang tu? Ni soalan cerdik belaka lah ni. Soalan tepat maknanya. Ya. Soalan dia tepat. Sekarang ni dia banjir. Maknanya air tu parah lutut. Makna kaki dia duduk dalam air lah. Ni kalau air banjir ni, air duduk parah lutut ni, air silat-silat gaya tu keruh kemungkinan. Ni maknanya orang pandai lah ni. Kalau orang tak pandai, dia kata air tu keruh. Air bukan mutlak. Mutlak sebab air tu air tanah. Kalau katalah banjir ni kadang-kadang airnya bukan jernih. Kalau banjir, kita tak masalah lah. Keruh. Keruh tu dengan tanah. Bila keruh dengan tanah, air tu kekal mutlak. Bukan keruh dengan tanah kerana banjir. Kita yang sengeleng bubuh tanah ke dalam air untuk menyucikan najis mughallazah. Tu kita sengeleng, sengaja kita keruhkan air dengan tanah. Ni kalau banjir, memanglah air tu keruh, bukan kita yang buat. Sekarang ni air dah berdi, kita ambil tanah, air dah cetong, kita ambil tanah, kita bubuh dalam tu biar jadi keruh. Untuk menyucikan najis mughallazah anjing dan babi. Apa hukum air tu? Mutlak. Sebab tu boleh menyucikan najis mughallazah. Kalau tidak mutlak, tidak boleh menyucikan najis mughallazah. Jelas tu. Jadi sekarang ni keruh pula bukan kita buat. Sama telah lah air tu air mutlak. Sebab dulu pernah satu tempat diuji dengan banjir besar. Jadi tak ada air lah. Banjir besar nak air memang keruh lah airnya. Mana kita pun hantar bantuan minuman, air mineral untuk minum. Dia Allah mujur dan mata air. Lama dah kita dah ambil semayang sebab air tak ada, dia kata. Dia ambil semayang dengan air mineral kita hantar untuk diminum tu. Dia ambil semayang dengan air mineral tu. Sebab dia kata lama dah tak semayang sebab air tak ada, dia kata. Air tak ada. Yang kamu banjir tu banjir apa? Banjir air. Dah air tu coklat. Itulah air mutlak. Sebab air bubuh dengan tanah, coklat pun air tu mutlak. Ni tak kena air. Lepas tu lah kata belajar ba'air mutlak, mana ba'air mutlak, ba'air musta'amal apa, kena belajar juga. Dah tak kena air dia panggil. Ni kalau kita katalah hak Haji Ali tanya ni, air tu mungkin keruh, tak ada masalah air mutlak. Hak nak tanyanya, dia kata dia berwuduk macam biasa ikut tertib. Niat basuh muka setelah niat, kemudian basuh tangan, kemudian sapu kepala. Tapi yang last basuh kaki tu tak niat dah. Tak niat dah. Tak niat ada apa? Gitulah, tak niat lah maknanya sebab kaki duduk dalam air dah. Sebab kaki duduk dalam air dah. Soalannya macam mana Ustaz, sah ke dak air semayang tu, sah ke dak hak basuh kaki tu lah. Hak basuh muka, basuh tangan, kepala tu sah lah basuh kaki tu. Sebab dia tak niat apa-apa pun. Sebab kebetulan kaki duduk dalam air dah. Kan sekarang niat kaki, air duduk separah lutut. Jadi hak kaki dia basuh selepas tersapu kepala. Kalau tak niat perkara lain, walaupun tak niat wuduk, dikira masih lagi mengekali niat wuduk. Dia panggil apa tu? Mengekali niat wuduk pada hukum selagi tidak niat perkara lain. Itu je. Sekarang ni ketika kaki dia berada dalam air, selepas dia sapu kepala, sapu telinga, dia ada niat tak perkara lain ketika
kaki tu dalam air tu, ada tak niat perkara lain? Tak ada. Tak ada. Memang dia tak niat wuduk, tapi dia niat ada perkara lain. Tidak. Maka dihukumkan dia masih lagi mengekali niat wuduk. Ya. Sebab apa? Sebab dia tak niat perkara lain. Pandai ni. Kalau nak niat perkara lain, niat apa agak-agak? Nak niat apa? Perkara lain. Ketika kaki dia, air dia separah lutut dalam air, banjir. Nak niat apa perkara lain? Tak ada dah. Tak ada dah. Kalau tadi selepas basuh muka, basuh tangan, sapu kepala di telaga, kemudian melangkah ke tangga tanpa pakai selipar, kaki kotor, niat basuh kotor di kaki tu kan, ada kemungkinan niat perkara lain. Yeah. Tetapi kalau selepas sapu kepala, maknanya air banjir tu separah lutut, kaki duduk dalam air, ada tak kemungkinan niat perkara lain? Tak ada. Tak ada niat perkara lain. Walaupun dia tak niat sebagai basuh kaki wuduk pun, masih lagi dihukumkan dia mengekali niat wuduk. Gitu je. Okay. Selagi dia tidak niat perkara lain. Maksud gitu. Kita kata soalan dia comel tu. Tadi soalan apa dia yang kedua tadi? Yang tadi. Soalan lain tu. Tak apa, cuba baca. Okey, Assalamualaikum. Khairul dari Gong Tok Nasib. Nak tanya, apa hukumnya ambil air sembahyang dalam keadaan berbogel lepas mandi? Hukum. Ambil sembahyang dalam keadaan berbogel lepas daripada mandi. Ya. Dia berbogel ni satu hukum lain. Berwuduk ni satu perkara lain. Ada ni. Dia berbogel satu hukum lain. Sebab kita ni cerita seorang diri ni. Seorang diri. Baik. Kita seorang diri ada aurah. Wajib kita tutup aurah kita ketika seorang diri. Wajib tu bukan sunat-sunat. Baik. Aurah seorang diri kalau orang lelaki dua kemaluan. Memada pakai seluar dalam. Aurah perempuan seorang diri antara pusat dan lutut. Buka aurah tadi seorang diri, hukumnya haram. Itu bicara hukum lain. Pandai ni, berbogel itu maknanya dia buka aurah tiga seorang diri, hukumnya haram. Makna lelaki ni dia telanjang bulat, hukumnya haram. Perempuan ni dia pakai seluar dalam saja, peha dia terbuka, hukumnya haram. Sebab apa? Sebab seorang diri pun ada aurah. Wajib kita tutup aurah. Mana aurah seorang diri lelaki, dua kemaluan, perempuan antara pusat dan lutut. Buka aurah ketika seorang diri hukumnya haram, melainkan, jangan duk putih start kata, melainkan ada hajah, ada kerana. Melainkan ada hajah. Maka bila ada kerana, diharuskan. Mana lelaki buka aurah, mana buang seluar dalam, telanjang bulat, diharuskan jikalau kerana ada hajah. Contoh hajah apa? Mandi atau hajah. Ya. Maka diharuskan. Ataupun hajahnya apa? Panas. Pandang ni. Panas atau hajah. Hajah nampak, hajah barang je tu nampak. Walaupun hajah barang pun, hajah yang ringan sekalipun. Ya. Dikira hajah juga. Sama dengan orang perempuan. Ya. Jadi makna sekarang ni, bab berbogel hukum lain, bab ambil semayang hukum lain. Sekarang ni dia berbogel kerana dia mandi. Ya. Maka berbogel dia diharuskan sebab ada hajah. Baik. Kemudian selepas dia mandi, dia pun berwuduk. Tak ada isu, tak ada timbul isu berwuduk. Berwuduk hal lain. Dia berbogel kerana apa tu? Kerana dia mandi. Maka berbogel itu diharuskan. Ya. Dia pun berwuduk, tak ada isu di situ. Tak ada kerana. Sebab berwuduk satu perkara, berbogel satu perkara, satu hukum yang berbeza. Berbogel ada hukum, berbogel tanpa hajah haram. Berbogel kerana ada hajah, contoh mandi, maka tidak diharamkan. Jadi dia pun berbogel kerana mandi, kemudian dia pun berwuduk. Maka tak ada isu lah di situ. Berkaitan dengan adab, bukan kata ketika berwuduk, ketika mandi pun sunat kita pakai kain basahan. Itu bab adab. Ada ni. Bab adab. Bukan kata untuk berwuduk ni.
Semata-mata untuk mandi pun seeloknya ada kain basahan. Tapi dia tidak ada pakai kain basahan. Maka dia berbogel itu tidak diharamkan pada syarak. Dan kadang dia berbogel tu dia berwuduk. Tak ada isu di situ. Melainkan tak ada isu lah di bab lain sebab dia berbogel tu tidak diharamkan. Maka dia berwuduk tak ada masalah apa pun. Dah comel dah berwuduk ketika berbogel. Kalau mandi ketika berbogel pula comel dah. Adabnya pakai kain basahan. Itu adab. Tapi hukumnya, apa hukum dia mandi berbogel? Tidak diharamkan sebab ada hajah. Apa hukum dia berwuduk serta dia berbogel? Berbogel ada hajah ke tak? Berbogel kerana dia mandi. Maka tidak timbullah hukum berbogel tu. Maka tidak diharamkan. Dia gitu je. Hak tak boleh ni, gini je. Saja-saja je. Nak ambil semayang, nak buang seluruh dalam. Orang lelaki. Tak ada lah gitunya. Ada ni. Hak berbogel ni kerana dia selepas mandi. Tapi kalau tanya bab adab, bukan kata berwuduk. Mandi pun seeloknya kita pakai kain basahan. Bukan masalah kata berwuduk. Tak kena berwuduk pun gitulah juganya. Bagaimana? Okey. Oh tu tadi salah dia apa tu? Mana? Ni yang salah. Tengok bawah ni. Okay. Tadi ada telefon apa? Telefon jatuh pula ke apa? Bukan. Bukan telefon jatuh pula ni. Ni yang salah. Mana? Zaman ni marang. Mana afdal mengambil air wuduk di kolah dan air pahit. Dia memanglah kalau kira nak kira lebih afdalnya air kolah lah. Sebab apa? Air tidak luak. Air pahit ni dia turun ke dalam longkang. Faham tak ni? Dia turun ke dalam longkang. Kadang-kadang dia jadi banyak, bukan air pahit kuat. Air kolah tak ada masalah. Kita berwuduk, airnya air yang sama. Kemudian kita berwuduk dalam kolah ni, kita berwuduk satu jemaah. Satu jemaah masjid kita, satu jemaah surau kita berwuduk tempat yang sama. Di situ ada apa? Ukhuwah. Ada ukhuwah dia panggil. Kemudian di situ pula boleh mengurangkan, boleh menghilangkan sifat takabur. Ada ni? Dah ketika kat contoh basuh muka, Udi. Kalau pagi-pagi tu, capu tak mata tak tahu tu. Kalau pagi-pagi, dah capu tak mata? Tak dah. Lepas tu orang lain tak mata situ juga. Orang lain tu tak mata situ juga. Jadi kita nak sombong kok mana? Sebab apa? Basuh muka tempat yang sama dengan ahli jemaah. Itu kelebihan dia. Selain daripada air jadi jimat menggunakan air kolah. Kita masa tengok jam. Masa jadi sempat semua jadinya. Cuma kita tajuk kita hari ni kita tidak disyaratkan kekal wuduk ni, kekal hak sebenar-benar lah. Kekal wuduk sebenar-benar ni, aku berwuduk akan tu. Tapi syarat kekal pada hukum sampai selesai basuh kaki. Apa syarat kekal pada hukum ni? Jangan niatkan perkara lain. Contoh hak dalam kitab, basuh kotoran di kaki. Pertanyaan tadi ni, nak ambil telefon. Tu niat dia sudah bertukar. Ada pun hak ajali tanya tu, berwuduk dalam air banjir, air duduk parah lutut, maknanya selepas sapu kepala sampai giliran kaki. Kaki berada di dalam air. Tapi dia tak niat wuduk. Dia niat tak perkara lain? Tidak. Maka masih lagi dinamakan mengekali niat wuduk pada hukum sebab tidak niat perkara yang lain. Jadi kita satu petok ni 3 bahagian. Satu petok 3 bahagian. Nak habis tajuk wuduk kita ni panjanglah ceritanya. Jadi alhamdulillah lah Tuhan beri peluang kepada kita. Dengan masa sekarang ni nak belajar pun mudah atas kita je. Nak ke tak embuh? Saya. Mana mudah-mudah je kita buka radio, kita boleh tupang belajar. Pada ni. Kemudian kalau tak sempat nak mengikuti pula, boleh buka pula
FB Terengganu FM. Ya. Jadi kita ambil kesempatan lah dalam bab tambah ilmu ni. Sama juga sekarang ni alhamdulillah Masjid Surau kita di Terengganu ni kuliah ilmunya bertambah. Alhamdulillah. Jadi kita kena ambil kesempatan. Kita kena usahakan untuk menghadiri kuliah ilmu yang ada di Masjid Surau. Tapi kalau kita ada kekangan kerja contohnya, kuliah sekarang ni terkadang ada live masing-masingnya. Kita masih lagi boleh mengikuti di masa yang lain kalau kita ada kekangan kerja. Jadi untuk masa sekarang ni tidak ada alasan lah untuk kita tambah belajar, tak ada alasan. Atas kita je. Atas kita nak ke, tambah ke. Jadi untuk ini untuk makluman lah. Jadi insya-Allah saya ada kuliah baru lah. Tapi kuliah baru ni bukan baru sungguh, berpindah tempat. Kuliah duha hari Khamis, tiap-tiap Khamis mingguan. Duha pukul 9 pagi sampai pukul 10.30 pagi di Masjid Sultan Muhammad, Masjid Bukit Besar. Masjid tepi jalan tu. Masjid besar tepi jalan. Kalau kita duduk atas RTN ni, atas bukit kita ni, tengok tepi tu, hok nampak masjid tu, ayalah tu. Itu Masjid Sultan Muhammad. Bukit besar kan, kita pergi tepi tu. Betul. Tengok masjid mana ni, tengok luar kawasan dia tu. Itu Masjid Sultan Muhammad, Bukit Besar. InsyaAllah hari Khamis ni lah, 1 hari bulan 10. Kitabnya kitab Hidayatus Sibyan. Dalam kitab tu bicara tauhid di awal, bicara fiqh di bahagian yang kedua. Kemudian kitab yang kedua 20 sifat keji dan 20 sifat keji dan sifat terpuji, itu dalam ilmu tasawuf. Jadi insya-Allah lah pukul 9 sampai 10.30 duha hari Khamis. Insya-Allah tu kuliah mingguan tiap minggu. Jadi macam sebut tadilah, kalau tidak boleh mengikuti kuliah, live FB-nya ada. Boleh ikuti live FB Ustaz Wan Junaidi, lepas tu ada Sengkang original. Maka boleh mengikuti live FB bagi orang yang tak boleh menghadiri mana kuliah agama secara berhadapan, iktikaf di dalam Masjid Sultan Muhammad Bukit Besar. Macam sebut tadilah, kita kena usahakan. Betul. Cukup mudah dah sekarang ni untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita. Mana-mana ilmu ni jangan kita pandang kecil, pandang mudah, pandang bab uduk je. Jangan bab uduk je, panjang bicara dia. Kadang-kadang bab uduk sekalipun kalau timbul kemusykilan, tak reti juga kitanya dah. Timbul kemusykilan. Macam mana boleh jawab ke tak? Macam tadi, contohlah, kalau timbul kemusykilan sendiri, kita duduk dalam air duduk parah lutut. Basuh muka, basuh tangan, sabun kepala, kaki duduk dalam air. Tapi tak niat wuduk pun, jadi ke tak wuduk? Baru kita ngaji, jadi wuduk sebab kita tak niat perkara lain. Selagi tak niat perkara lain, maknanya kita masih lagi mengekali niat wuduk. Itu ilmu. Itu ilmu. Maknanya kita boleh tahu ilmu. Sama juga tengok tanya telefon jatuh dalam kolah tu, samalah juga. Dia masuk tangan dalam tu dah, muka basuh dah. Tapi dia angkat tangan segera, niat dia nak untuk ambil telefon. Tangan dia basuh sampai siku ni. Kalau ke wuduk boleh dah ni, kata sampai siku dah. Tapi niat apa tadi? Ambil telefon untuk selamatkan telefon. Tak jadi. Dia kena masuk tangan semula, basuh tangan wuduk. Barulah jadi sebagai wuduk atau kata. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita semua untuk kita istiqamah dalam majlis ilmu. InsyaAllah. Baiklah, sebagai wallahu a'lam. Yang terakhir sekali kita persilakan Ustaz untuk bacaan doa penutup. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Amin. Allahumma allimna ilma akdamin. Wa fahimna famasabikin. Warzuqna riqat talibin.
Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Wan Junadi Wan Jaafar kerana sudi bersama-sama dengan kita pada petang ini dalam pengajian menerusi kitab Idaman Penutup.